tanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di Mekah itu adalah Imam Mahdi ialah selepas dia dibai'ah akan keluar satu kumpulan tentera daripada Syam. Daripada Syam, tentera itu mesti dari Syam. Dan ketika itu tentera itu dikenali dengan nama As-Sufyani, Al-Jaish As-Sufyani. Bila dia sampai di satu tempat selepas daripada Madinah, selepas Zulhulaifah, ada satu tempat nama Baida. Sampai hari ini ada. Nabi sebut dalam hadis yang panjang itu, tentera itu akan ditelan oleh bumi. Itu petanda bahawa lelaki yang dibai'ah itu adalah Imam Mahdi. Dia mesti kena ada satu kumpulan tentera yang lalu bumi buka dan telan mereka. Yang selamat sama ada satu atau dua atau tiga orang, begitu saja. Yang selamat ni pula tujuan dia Allah selamatkan untuk dia pergi bawa berita kepada orang Mekah bahawasanya tentera Sufyan ni telah pun ditelan oleh bumi dan disaksikan oleh beberapa orang. Kemudian malam ni muka surat 30, Syekh Fahmi dia tulis tajuk Pembukaan Konstantiniyah Agung. Hadis yang menyebut tentang Konstantiniyah sangat masyhur. Ia merujuk kepada Istanbul, Turki pada hari ini. Istanbul di Turki pada hari ini. Bila Nabi sebut satu hari Konstantiniyah akan ditawan, hadis tu hadis sahih. Yang menawannya adalah sebaik-baik tentera dan dipimpin oleh sebaik-baik panglima perang. Hadis itu setelah 800 tahun diucapkan oleh Rasulullah, ia ternyata berlaku pada zaman kerajaan Uthmaniyah, dan kerajaan ketika itu ditawan, kerajaan Konstantiniyah ketika itu ditawan oleh panglima muda berusia 20-an, iaitu Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih. Dia yang tawan, dan dialah yang membenarkan ucapan Nabi SAW bahawa kota Kebal yang dikelilingi oleh gunung dan laut itu akan ditawan oleh sebaik-baik tentera dan sebaik-baik khalifah. Kemudian hadis itu sebut Konstantiniyah. Ada satu lagi hadis yang berkaitan dengan bandar Konstantiniyah Agung akan ditawan oleh orang Islam. Kata tuan guru pengarang ni, dia kata saya berpendapat, dia kata, kalau tanya saya tak tahu terus, saya tak tahu. Kata tuan guru ni, bandar itu pada hemat saya ialah Rom, ibu negara Itali. Satu hari tentera akan memusatkan kekuatan ketenteraan di situ, dan umat Islam akan lawan dan menawan kerajaan itu. Konstantiniyah dalam hadis ini, kata tuan guru pengarang ni, bukanlah Konstantiniyah Istanbul yang Nabi sebut dalam hadis lain. Wallahu a'lam. Kemudian kita tengok pada bulan lepas juga, muka surat 29, muka surat 29 bukan 30, muka surat 29. Siapa pun tak tegur saya kata muka surat 60 terus tak apa, tak sah. Kemudian berita pencerobohan bangsa Rom di kawasan A'maq ataupun Dabiq. Dengar elok perkataan A'maq dan perkataan Dabiq. Perkataan ini, dua tempat ini akan masyhur akhir zaman ataupun di zaman kita ni, dua tempat ni akan jadi masyhur kerana dua tempat ini telah disebutkan dalam hadis yang sahih melalui mulut junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Dekat-dekat Dajjal nak keluar, bangsa Rom, Nabi sebut Rom kepada para sahabat, akan bergabung kekuatan. Berlaku tak lagi benda ni? Belum berlaku. Dekat-dekat nak berlaku, boleh jadi. Nabi kata kamu akan tengok nanti bagaimana Rom akan bergabung kekuatan,
dan kemudian menceroboh masuk ke kawasan A'maq ataupun Dabiq. Nabi sebut ke situ mereka akan masuk dan berkumpul di situ. A'maq dan Dabiq atau Dabiq ini adalah dua perkataan yang merujuk kepada tempat yang sama, dan ia berada dalam negara Syria, sebuah negeri dalam Syria yang bernama Halab ataupun Aleppo dalam bahasa Inggeris. Halab, saya belajar di Dimash, lebih kurang 4-5 jam jugalah nak ke Halab tu. Dua bandaraya, dua negeri termaju di Syria, Dimash dan Halab. Tempat yang Nabi sebut yang akan jadi tempat berhimpun gabungan kekuatan ketenteraan Rom, yang ulama hari ini kata Eropah dan Amerika, dia akan berhimpun turun sampailah ke Halab. Nah, benda tu tak jauh lah, sebab Syria dia pun bersempadan dengan Turki Eropah tuan. Nah, Turki betul, belakang Turki semua negara Eropah yang lain. Maka Nabi sebut mereka akan turun dan berpusat di situ. Mendengar berita ini, Al-Imamul Mahdi terus berangkat. Ini dia Imam Mahdi yang kita cerita bulan lepas. Dia dibai'ah, kemudian dihimpunkan tentera dia di Mekah, kemudian dia bergerak lawan dengan Saki-Baki Sufyani yang ada di Syam, menang, kemudian tawan Baitul Maqdis. Bila tawan Baitul Maqdis, Imam Mahdi jadikan Baitul Maqdis sebagai tempat kem tentera umat Islam. Waktu tu mujahidin dari seluruh dunia Islam akan datang dan berhimpun di situ. Kak Mai berhimpun di situ. Mendengar berita ini, Imam Mahdi terus berangkat bersama-sama dengan tenteranya untuk menangkis pencerobohan tersebut. Pasal apa nak tangkis pencerobohan tadi? Syria dengan Palestin sebelah-sebelah. Bila Imam Mahdi dia duk bawa dah tentera dia mai, mujahidin pakat kumpul mai pakat pi ke situ, berhimpun di di Palestin, di Baitul Maqdis tu. Tentera Rom yang begitu ramai tuan-tuan, ramai tak ramai, saya akan baca satu hadis yang sekarang ini sudah 8.20 kan? Satu hadis panjang. Dan bila tentera Imam Mahdi sedang berhimpun di Baitul Maqdis, sangat berjasa dua bumi ni, Syria dengan Palestin ni, dua bumi yang sangat berjasa kepada umat Islam daripada Nabi Adam sampai kiamat. Dan Imam Mahdi pun bawa tentera dia daripada Palestin tu, Baitul Maqdis tu, sebelah ya, seberang sempadan, masuk terus ke Syria. Dia terus masuk ke Dimash, ibu negara Syria. Sebab tu daripada Syria, daripada Jordan boleh tengok Israel, boleh tengok negara haram Israel. Jadi dia akan masuk ke situ dan dia akan menuju ke utara. Ketika itu Imam Mahdi akan masuk ke Syria dan menuju ke utara, masuk ke Dimash dan menuju ke utara. Sebab Halab, nama tempat yang Nabi sebut Al-A'maq dan Dabiq dalam hadis sahih itu, ada di utara Syria. Kemudian akan berlaku pertempuran. Satu hari saya bacakan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim. Ada satu hari ketika Abdullah bin Mas'ud duduk di Kufah, Iraq. Nabi wafat dah. Para sahabat berselerakkan ke seluruh benua, menyebarkan Islam, meninggalkan tanah tumpah masing-masing untuk memastikan agama dan nur hidayah ini masuk ke dalam setiap rumah, sampailah ke Malaysia ni. Mereka berkorban dunia mereka, mereka berkorban anak mereka, mereka berkorbankan kesenangan dengan isteri dan sebagainya untuk memastikan Islam, dan kita kenal semayang pada hari ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dia pilih Kufah, ataupun diarahkan oleh sahabat lain, boleh jadi Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar ketika itu,
ataupun Sayyidina Uthman yang merupakan khalifah untuk pergi ke Kufah. Ketika Abdullah bin Mas'ud duduk rehat, dia baring. Nabi suka baring macam ni, rehat dalam masjid pun Nabi tak macam ni. Muka menghadap kiblat, tak macam ni. Lepas tu Nabi dia panggil apa tak tu? Mengiring, ittaja'a. Mahal Arab ni. Ittaja'a, no? Ala khaddihi al-ayman. Kan? Dah faham tak? Cakap tak teruslah, senang. No, Nabi mengiring, Nabi suka mengiring dalam masjid. Dan antara sunnah yang ditinggalkan terus ialah selepas solat subuh, Nabi akan mengiring dan menghadap ke kiblat selama beberapa minit, kemudian baru semayang subuh. No? Subuh esok pakat buatlah dengan tu imam apa semua kan. Lepas kata ni dubung mana pula duk belayak kan. Tengok sunnah zaman hari ni bila subuh orang pakat gelak kan. Nampak pelik kan. Itulah sunnah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dia duduk mengiring tu, duduk rehat. Tiba-tiba datang satu orang lelaki, dia menjerit. Suara dia tak kuat sangat. Dia kata, "Ya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud." 2 kali dia panggil. Ja'atis sa'ah, kiamat dah. Dunia sudah kiamat, kata lelaki tak sat. Lelaki tadi bukan sahabat lah. Dia mai. Daripada mengiring tadi, Abdullah bin Mas'ud pun dia duduk. Buat tanah, daripada mengiring tu dia pun duduk. Dia kata, "La, tidak." Tengok ulama di kalangan sahabat lah, tenang lah. Orang pakat menjerit dah. Dia tenang aja. Kenapa ketika itu kota Kufah menjerit penduduknya? Sebab main satu angin, dia menjadikan bandaraya Kufah ketika tu, bandar Kufah ketika tu jadi merah habis. Habuk tuan-tuan, habuk ni dia main. Negara Arab ni kadang-kadang dia main tebal terlampau sampai jadi macam malam tu. Dia punya pasyak dia tu. Mekah pernah jadi. Kan? Mekah pernah jadi siang. Tapi bila dia main debu pasyak tu, puting beliung ringan tu main, dia jadi tukar suasana ni macam malam. Maghrib lah, dekat-dekat maghrib ni tu, bukanlah malam gelap gelita. Yang berlaku di Kufah ketika itu jadi warna merah. Orang pakat menjerit, cari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka reti nak cari siapa. Jumpa Abdullah bin Mas'ud. Kecil ya, Abdullah bin Mas'ud ni lebih rendah daripada saya. Bukan pernah tengok dia, tapi melalui hadis yang diceritakan. Kecil je, tapi seorang sahabat yang alim. Bila dia kata, "Wahai Abdullah, kiamat dah." Dia pun duduk, dia kata, "Tidak. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah terjadi satu peristiwa," kata Abdullah bin Mas'ud, "harta rampasan perang tidak dibahagikan dan harta peninggalan pusaka tidak dibahagikan." Ni peninggalan pusaka yang banyak dan harta rampasan perang tidak dibahagikan oleh tentera Islam ketika tu. Waktu tu barulah dekat dengan kiamat. Maksudnya bila Abdullah bin Mas'ud dia tengok fenomena merah, dia tengok, dia tak heran. Sebab dia hafal hadis-hadis Nabi yang tentang kiamat ni. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dia tunjuk dengan tangan dia menghala ke Syam. Waktu tu mereka duduk di Iraq atas. Iraq atas maksudnya dia tunjuk ke bawah. Dia tunjuk ke sana. Bila dia cerita, dia kata sehinggalah kiamat tak akan berlaku sehinggalah harta rampasan perang dan harta pusaka tidak dibahagikan. Sambil tangan dia duduk tunjuk ke Syria dan juga Palestin. Tabi'in hak duk mengaji dengan sahabat ni, bila tengok dia tunjuk tangan ke situ, depa kata Asyama ta'ni, Ar-Ruma ta'ni. Ar-Ruma maf'ul bihi muqaddam. Hak ngaji bahasa Arab. Ar-Ruma ta'ni, adakah kau maksudkan Rom? Tabi'in terus faham rampasan perang maksudnya berperang, mesti umat Islam akan berperang. Adakah kamu maksudkan di situ Abdullah Rom akan berperang dengan Rom? Abdullah kata, ya, kita akan perang dengan Rom. Satu pasukan musuh yang cukup besar. Mereka akan himpunkan seluruh kekuatan mereka.
Sebelum tu tuan-tuan, ada hadis orang Islam akan bergabung dengan Rom dan berperang dengan satu kumpulan lain. Ini juga akan berlaku. Sebelum step ni, orang Islam akan bergabung dengan Rom, kemudian berperang dengan satu pasukan lain dan menang pasukan gabungan ini. Selepas menang, orang Rom yang ketika tu beraliran Kristian, fahaman Nasrani, Kristian, mereka pakai duk julang salib, mereka kata dengan salib ni lah kita menang. Lalu tepi mujahidin Islam duk angkat salib, mereka kata dengan salib ni lah kita menang. Waktu tu orang Islam kata, tak, demi Allah, yang memenangkan kita ialah Allah yang Maha Esa. Jadi pergaduhan akhirnya bawa ke sini. Itu cerita hak sebelum tu. Tanah atau sebelum tu. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka akan himpun. Musuh-musuh akan menghimpunkan jumlah tentera yang teramai. Dan begitu juga orang Islam akan menghimpunkan jumlah tentera. Dalam cerita ni tuan-tuan, kumpulan tentera yang dihimpun oleh orang Islam itu dikepalai oleh Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Keluarga Rasulullah ni, Imam Mahdi ni, dia yang akan himpunkan tentera-tentera Islam. Ketika itu semua tentera-tentera Islam telah bertekad, fayashtaritu al-muslimuna, tentera-tentera Islam, mujahidin Islam bertekad untuk mati syahid ataupun menang. Dan begitu juga tentera musuh, tuan-tuan, buat pertama kalinya mereka juga bertekad sama ada untuk mati ataupun menang. Sama ni, memang sama-sama semangat. Kenapa bersemangat? Ketika itu kesemua agama kufur akan berada di bawah satu panji. Mereka bergabung. Kata Rasulullah, itu adalah gabungan terbesar dalam sejarah kewujudan manusia ini. Tuan-tuan bayang tengok berapa jumlah gabungan terbesar, sehingga Nabi kata lam yura mithluha qat, tidak pernah disaksikan oleh bumi pertempuran sedahsyat itu. Sudahlah agama-agama kufur ini bersatu di bawah satu panji, kita Islam lah. Dan sudah pasti tuan-tuan, ni yang sempat pada zaman tu, yang sempat pada zaman tu sudah pasti bilangan kita adalah jauh lebih sedikit daripada bilangan musuh. Yang tu confirm. Tetapi kita dikepalai ketika itu oleh keturunan Rasulullah SAW, Al-Imamul Mahdi, orang yang paling bertakwa ketika tu. Waktu nak perang, masing-masing bertekad takkan balik kecuali menang. La yarji'u illa ghalibah, takkan balik kecuali menang. Waktu tu mereka pun mula berperang, masuklah, mula bertempur. Bertempur daripada pagi sampailah malam. Gelap yang membuatkan mereka berhenti daripada perang. Kalau bukan kerana gelap, maka perang itu akan diteruskan. Abdullah bin Mas'ud duk cerita ni, benda hak Nabi cerita. Pasukan ini akan berperang daripada terbit matahari sampai gelap dan tak boleh perang dah, tak nampak. Larat kan tuan? Kan? Nyangkui sejam pun duduk setengah jam. Kan? Lagi makit pula menyangkui setengah jam, duduk pula sejam. Sehari ni nak pergi perang. Seharian sampai malam. Bila malam, pakat berjaga pula, pihak musuh berjaga, pihak Islam berjaga. Kata Abdullah bin Mas'ud, sampailah hari kedua. Hadis ni panjang, dalam Sahih Muslim, panjang. Sampai hari kedua, kedua-dua pasukan bertekad untuk menang ataupun mati, dan takkan pulang kecuali menang. Bertekad, kemudian perang daripada pagi sampai malam. Begitulah sampai hari yang ketiga. Sampai hari yang ketiga, dan kemudian sampailah hari yang keempat. Allah mentakdirkan kemenangan kepada orang Islam. Fayaqtatiluna, kata Nabi, pada hari keempat itu mereka bertempur dan berhadapan
masuk dalam satu pertempuran, kata Rasulullah, lam yurah misluha, tidak pernah disaksikan sejarah sedahsyat itu yang berlaku pertempuran. Angka yang paling banyak dan juga kematian yang paling banyak dalam tu. Sehingga kan kata Nabi, burung apabila lalu di atas pasukan itu, fama yakhlufuhum hatta yakhirra maita, burung tu tak boleh lepas daripada pasukan tu kecuali dia akan jatuh dan mati. Tak tahulah, mungkin pedang ke apa ke dengan api sebagainya, burung lintas pun tak boleh. Akhirnya orang Islam menang. Akhirnya orang Islam menang. Waktu menang tadi, Al-Imamul Mahdi membahagikan harta. Waktu tu dia bagi harta rampasan perang, dinamakan ghanimah, dan juga salab. Salab ni semua barang peribadi milik musuh yang kita bunuh, kita boleh ambil. Dia panggil salb. Falahu salabuhu, kata Nabi. Waktu duk tengah bagi harta rampasan perang, bagi salab, lepas tu siapa yang di situ ada waris dia meninggal, maka dia yang akan ambil harta pusaka tak sah ni. Harta bila waris dia perang sekali meninggal. Ketika itu keluar satu suara bahawasanya suara tu menjerit bagi tahu waktu duk tengah bahagi ni, innad dajjal qad khalafakum fi dhararikum, sesungguhnya dajjal telah pun keluar dan telah masuk ke dalam rumah-rumah di kampung kamu. Suara tu main menjerit ni. Depa ni pun bila suara tu main menjerit, kemunculan dajjal yang waktu tu memang semua orang duk bercakap dah, yang ketika itu memang sangat-sangat dirasakan betapa dekatnya kemunculan dia. Bila dengar aja satu orang menjerit, memang dah keluar dah, sekarang dia duk masuk ke dalam rumah-rumah di kampung kamu. Waktu tu kata Abdullah bin Mas'ud, orang akan buang di tangan-tangan mereka harta rampasan perang dan juga harta pusaka. Waktu tu nak berlaku kiamat sungguh dah kalau dajjal keluar. Mereka pun buang, dan kemudian Al-Imamul Mahdi melantik 10 orang penunggang kuda. Ketika itu kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadih, demi yang nyawa aku di tangan Allah, sesungguhnya aku mengetahui nama penunggang-penunggang kuda itu. Penunggang-penunggang kuda tu sahabat ke orang yang nanti akan lahir? Orang hak nanti akan lahir lah, bukan sahabat Nabi. Besarnya mukjizat Nabi ni, sebab tu ada kitab yang dikarang oleh ulama dulu, 1000 mukjizat Rasulullah dihimpunkan dalam sebuah kitab. Saya dengar bulan lepas dah ada dalam bahasa Melayu. Dah ada dalam bahasa Melayu. 1000 mukjizat Rasulullah. Antara mukjizat Nabi, waktu Nabi cerita tentang peperangan terbesar ini kat sahabat-sahabat, Nabi kata ketika itu ketua umat Islam pun menghantar 10 orang penunggang kuda untuk melihat apakah benar keadaan dajjal tadi ni. Nabi kata, aku kenal nama setiap orang penunggang itu dan aku kenal nama ayah-ayah mereka. Nabi kata, aku tahu, dan aku tahu warna kuda-kuda yang ditunggang oleh mereka. Sampai tokoh tu tuan, tak naik jet no, kuda. Jet 9 kan ada kandang kuda satu. Anak Korea semua naik kan, buat satu tak mana-mana mengurusi mana. Kan? Naik kuda tuan. Sampai Nabi sebut, aku tahu nama penunggang itu, nama ayah mereka dan warna-warna kuda itu. Hum, kata Rasulullah, mereka 10 itu khairu fawarisa, penunggang-penunggang terbaik yang ada ala zahril ard, di atas muka bumi ketika itu. Dan mereka pun pergi untuk melakukan persiapan menentang dajjal yang ketika itu telah pun keluar dengan pasukan tentera-tenteranya. Tuan-tuan, dalam peperangan ini, serangan yang seterusnya ada 3 serangan. Nabi sebut dalam satu hadis, dalam perang dahsyat ni ada 3 serangan besar.
Serangan besar yang pertama, 1/3 daripadanya gagal dan murtad. Wal'iyadzubillah. Dengar elok-eloklah tuan-tuan, yang sempat pada zaman ni. Serangan pertama itu 1/3 daripada tentera Islam yang sudahlah sikit tadi, 1/3 daripadanya gagal dan murtad. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tentera musuh terlampau ramai. Mereka lengkap dengan senjata sebab mereka bergabung. 1/3 ni selesai, habis, murtad. Kemudian kata Rasulullah, 1/3 yang kedua pula akan mati syahid. Hum afdalus syuhada. Nabi kata mereka adalah sebaik-baik yang mati syahid. Dan 1/3 lagi yang kekal. Maksudnya tak mati syahid, kekal, tidak murtad, menang dan membawa iman yang sempurna, yang kukuh walaupun selepas habis perang. 3 pasukan, 3 kumpulan ataupun 3 jenis yang ada ketika tu. Pakat-pakat berjagalah, jaga. Kemudian orang Islam kembali datang dengan bertakbir. Bila tengok Dajjal tak keluar di waktu tu, mereka pun kembali mai menawan semula kota itu, kota Konstantiniyah itu, kota Rom tu. Mula-mula mereka dah tawan dah. Kemudian bila tentera pakat balik pi tengok di kampung apa semua ni, Rom turun balik, tawan balik kota tu. Kemudian umat Islam pi balik dan menawan semula kota itu. Kali ni hanya dengan laungan Allahu Akbar di pagi hari yang ketiga itu. Tawan semula. Kemudian azan dah 4 minit dia. Kemudian keluarlah Dajjal dan berperang. Keluar Dajjal dan berperang. Apabila berperang, Imam Mahdi tidak boleh mengalahkan Dajjal. Itu kaedah dalam ilmu akidah. Hanya saja yang boleh membunuh Dajjal seorang saja manusia dalam alam ni, iaitulah Isa ibn Maryam. Nabi Isa. Panjang cerita Nabi Isa ni. Mereka buat tajuk ceramah nanti di masjid Sungai Arah, insya-Allah bulan depan kah? Bulan depan. Tajuk Nabi Isa saja. Malam ni kita sebut secara ringkas. Nabi Isa akan turun daripada langit kedua, disayap 2 orang para malaikat dengan tangan kanannya di atas satu sayap dan tangan kirinya di atas satu sayap. Ni semua hadis sahih. Dia akan turun di Syria, di satu negeri yang namanya Dimash, kata Nabi. Nabi sebut Dimash sebab tu besar. Syam ni dia jasa dia sangat besar, keberkatannya sangat hebat. Dia akan turun di sebuah masjid. Ketika itu Al-Imamul Mahdi bersama dengan Sakibaki, tentera Islam yang paling tulen iman mereka. Sakibaki hak ni ya tinggal. Hak ni semua awliya Allah. Sakibaki itu kesemuanya awliya Allah yang bersih hatinya, yang tak ada dengki dendam dengan orang, yang setiap malam bangun. Inilah sifat-sifat mereka ni. Waktu mereka duduk tengah prepare untuk semayang subuh, ketika itulah Nabi Isa turun. Dan dia pun turun dengan sayap malaikat duduk kiri kanan ni. Dia pegang sayap tu. Nabi cerita dengan memakai baju yang 2 lapis. Tuan-tuan tengok ulama kan, pakai jubah, lepas tu dia pasarung pula jubah satu lagi. Begitulah Nabi Isa juga, dia pakai baju 2 lapis tu, dia turun begitu. Nabi cerita di Menara Putih Timur Dimash. Menara Putih Timur Dimash. Wallahu a'lam menara mana. Menara mana? Tapi kalau tanya ulama akan sebut menara itu di masjid di Dimash, yang masjid tu nama dia Al-Jami'ul Umawi. Masjid Al-Umawi. Saya dekat dengan rumah saya. 20 minit je jalan kaki pergi. Waktu itulah. Jadi bila dia turun, depa nak semayang, Nabi Isa turun dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi salah seorang pengikut Nabi Muhammad. Dia pun turun pergi nak solat, semayang. Semua umat semayang. Waktu tu Al-Imamul Mahdi
dia pun bunduk ke belakang tolak Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa kata, tidak, ba'dukum umara'u ba'd, sebahagian kamu mesti menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah li hadhil ummah, penghormatan Allah kepada umat ini. Maksudnya imam Nabi Isa dia tak nak jadi imam. Selama mana ada umat Nabi Muhammad ni, mereka akan jadi imam sesama mereka. Ketika tu dia pegang bau Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi dan ditolakkan Imam Mahdi ke depan menjadi imam. Sembahyang subuh, satu riwayat lagi sembahyang asar.